Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita bertemu lagi sekali pada malam ini untuk menceritakan satu topik untuk bersedia tentang puasa dulu. Dan topik awal saya bagi pada petang tadi, saya sebarkan, saya kata betul ke puasa boleh panjangkan umur. Lepas tu saya tengok-tengok respon agak macam sensitif sikit. Tapi beginilah, saya minta follower saya lebih terbuka fikiran. Bila saya bagi satu-satu title tu, saya cuma nak tekankan sesuatu emosi supaya you keluarkan perasaan you. Betul ke yang membuat kajian ni kita fikir secara Islamic view sahaja, kita fikir cuma dari segi yang kita saja, tapi di luar sana orang dah banyak buat kajian. Itu yang saya nak cerita pada you. Tapi dia orang buat kajian yang mengatakan ada betulnya kalau kita puasa dengan tertib, dengan bagus. Jadi itu yang saya nak cerita tu. Ada dah kajian jalankan, dia orang boleh, orang kata apa, macam panjang umur. Adalah cara dia buat kajian tu, sampai PhD level, sampai doctorate level, sampai dah buat double doctorate pun ada. Jadi kita tak boleh lepas tahu cerita macam ni. Itu saja. Kita nak cerita apa magicnya puasa ni. Ada kaitannya dengan saintis moden sekarang, dah gila-gila, dah fashion tentang fasting pula. Dulu orang fashion tentang paleo diet lah, tentang keto diet lah, tentang you sebut je lah, Atkins diet, pernah dengar semua tu kan. Lepas tu ada DND diet lah, sebagainya tu. Tapi semua tu sekarang ni dah bertukar wajah, ada fashion lain pula. Fashion yang mengatakan of course ada plant based, dan juga yang latest ni yang dipanggil intermittent fasting. Dengar tak semua tu? Jadi perkataan fasting tu, sampaikan ada satu dua lagi expert di dunia ni, dia kerja dia sampai tulis buku dan dapat Nobel Prize pun tentang fasting sahaja. Kita nak kena betulkan fahaman tu, kenapa orang gila sangat zaman moden ni untuk bekerja-kerja nak puasa. Ini bukan soal Islamic punya puasa, it is puasa in general. Tapi bila kita puasa, kita punya cara lain lah kan. Kita ada 12 jam atau 13 jam. Mereka tu sampai kadang-kadang sampai 24 hours, sampai 48 hours, 72 hours. Ada yang buat sampai berhari-hari dan sebagainya. So saya nak cerita tu semua, boleh tak? Kalau boleh, anda tolong tekan like dan tekan love dan tekan share. Sebab saya akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serius ya malam ni. Sebab puasa ni kalau dah dekat 60 tahun kita puasa, masih lagi tak faham-faham juga dari segi Islamic view tu. You lebih pandai pada saya lah, betul tak? Sebab tu kadang-kadang saya tersalah sebut je, you become sensitive kan. Tapi relax, okay? Selain pada kewajipan kita, selain pada kita meningkatkan takwa, kita nak hapuskan dosa, banyak lagi kan, sampai meningkat dan angkatkan darjat kita pun. Itu kita dah tahu. Tapi mungkin yang kita tak tahu, ni dahsyat ni, stem cell kita masa kita puasa, yang dimaksudkan puasa sains. Maksudnya bukan puasa ikut hati je kan. Maksudnya daripada fajar, sebelum fajar sampai maghrib tu, bila buka puasa, lepas tu tibai je semua. Tu tak aci. Itu bukan puasa. Tu saya ingat itu dipanggil ritual. Maksudnya ikut je. Yang sebenarnya kalau saya guna perkataan stem cell saja, keuntungan kita dan kenapa umur tu kalau dibuat kajian sampai boleh panjang tu ada kaitan dengan stem cell. Kalau stem cell tu di-renew, itu yang maksudnya ada ura-ura, dan telah ada kajian di dalam lab pun. Kalau lab ni selalunya dia buat dengan ni lah, binatang ataupun terutama sekali tikus-tikus lah kan. Tapi tikus pun daripada sana lah ubat-ubat banyak kita buat tu, daripada pelajaran sana, termasuk vaksin semua dulu pun asal-usul daripada binatang juga. Dia test dia buat kepada manusia, betul tak? Betul. Kalau manusia pun nak improve semua tu, dah ada kajian. Sampai sekarang pun manusia dah dibuat sebagai eksperimen pun yang boleh panjangkan umur. Yang tikus tu memang betul lah. Siapa yang dipuasakan, ada cara dia buat tu kan, dia tambah sampai satu kajian tu saya terkejut tengok, sampai dekat 80% peningkatan umur tikus tu. Jadi jangan anda, memang semuanya rahsia Allah, betul, tetapi jangan sampai anda tersalah faham ya. Maksudnya ini kajian. Berarti kalau kita tahu umur kita bila nak pergi, tak adalah kita boleh cerita malam ni, tahu tak? Kita tak tahu.
Tetapi yang kita maksudkan ialah kalau kita boleh puasa, stem cell nombor satu. Ni paling orang ramai tak tahu ni. Stem cell meningkat, stem cell diperbaharui dan dia boleh healing. Dia maksudnya dia boleh apa? Boleh sembuh kalau ada yang kekurangan apa-apa atau yang sel-sel yang sakit-sakit ataupun yang dah inflamasi dan sebagainya tu. Jadi ramai orang tak ambil kesempatan untuk meningkatkan stem cell. Okey. Waktu kita berpuasa. Nombor dua. Perkataan autophagy. Semua-semua ni perkataan yang berat-berat ni. Autophagy. Maksudnya dalam bahasa kita, secara kasarnya auto maksudnya sendiri, phagy maksudnya makan. Makan sendiri. Maksudnya sel-sel yang buruk akan dimakan balik oleh sel-sel yang baik dan dia putar. Macam surat khabar lama punya lori datang dan ambil surat khabar ni, dia pergi buat recycle, hantar balik kertas-kertas yang elok-elok yang boleh pakai balik. Sel kita Tuhan jadikan Masya Allah. Nombor dua, yang lebih berlaku pada hari-hari biasa macam you dengan I hari ni. Kalau kita tak puasa, besok kita puasa kan? Okey tak? Itu puasa sunat pun dikira juga. Tetapi puasa bulan Ramadan ni lebih special sebab dia sebulan terus. 29 atau 30 hari ni, kalau you ikut betul-betul, autophagy-nya jadi maksimal. Tak payah nak ikut trend-trend lagi dah, sebab dah berapa ribu tahun dah orang buat puasa ni, termasuk sebelum kita lagi dah ada umat-umat yang sebelumnya pun dah puasa dulu kan. So dia konsep clean up, pembersihan. Jadi bukan saja pembersihan dari segi spiritual, tapi pembersihan dari segi biologi, dari segi fiziologi. Boleh faham tu? Jadi manfaatnya saya nak bagi kat you dah berapa dah? Dua. Satu stem cell, satu lagi autophagy. Bila dia boleh cuci, clean up, maka macam nak buat rumah lah. Dia bagi flat dulu, dia bagi cantik dulu, bersihkan dulu, lepas tu buat piling elok, masukkan stem cell, masukkan apa lagi, bagi rumah tu kukuh. Faham tu? Kan, bukan pakai tampal kat luar aje. Yang tu yang kadang-kadang kita nampak macam rumah tu cantik, tapi dalam tu dah reput. Jadi bulan puasa ni lah untuk kita buka dan kita betulkan balik. Semoga dia punya foundation tu kukuh. Nombor tiga, jantung. Dahsyat. Kalau kita tahulah puasa ni boleh menyelamatkan jantung kita, kita puasa hari-hari kot, betul tak? Tapi tak perlu. Sebab apa? Tuhan pun tahu kita manusia fitrahnya nak makan siang dan sebagainya. So ada kaitan dengan penjagaan jantung. Sebab masa kita puasa telah dijalankan banyak kajian yang menunjukkan HDL naik, LDL turun. You tahu kan HDL tu good cholesterol, LDL tu bad cholesterol, triglyceride tu maksudnya fat kita, yang dalam bahasa sains selalu disebut triglyceride, TG. Okey, turunnya sampai 25 hingga 30%. Bulan puasa ni. Jadi kalau kita hujung bulan puasa ni masih lagi tak improve, berarti kita tak faham lah maksud panjang umur tadi. Maksud saya kata kenapa saintis gila-gila, sebab saintis dah nampak, dia tahu sangat puasa ni ada magicnya. Okey, seterusnya semua orang tahu berat badan akan turun. Habis kalau macam tu, kenapa pula saya tak bulan puasa ni dia tak mau turun? Saya dah jaga diet semua. Tu kalau ada masa sekejap lagi saya cerita, tapi pendekkan cerita, bulan puasa dengan jaga diet lain. Saya ulang lagi sekali. Bila kita cuma jaga diet, kita katakan ambil selalunya berapa? You makan berapa ribu kalori, siapa tahu cepat? Baiklah, supaya tak buang masa. Average orang Malaysia dan seluruh dunia dibuat kajian. Kalau seluruh dunia tak acil lah, sebab lain orang lain dia punya style kan. Tapi Malaysia lah senang. Pasal apa? Malaysia antara tempat yang tertinggi paling gemuk di Asia. Jawapannya average ialah 2,400 hingga 2,500. Ini yang biasa-biasa orang lelaki. Orang perempuan selalunya 2,000 kalori. Seterusnya, detox racun. Bulan puasa lah masanya racun-racun yang berat-berat. Terutama sekali makanan kita, minuman kita dah dekat 11 bulan, betul tak? Lebih lagi kalau kita tak puasa langsung waktu Isnin dan Khamis tu, ataupun tak puasa langsung belah malam, kan saya kata lepas pukul 8 DND Diet kata apa? Puasa kan? Tu pun kira tu puasa tu. Maksudnya kita tak makan berat lah, minum air, minum teh, sikit-sikit buah, no problem lah kan. Okey, apa pun yang penting ialah kalau boleh you kena tengok berat badan you. Kalau bulan puasa ni kalau tak turun antara 5 hingga 10%, saya ulang, 5 hingga 10% daripada berat badan sebelum puasa dengan sebelum raya. Kalau lepas raya jangan kira. Siapa tahu lepas raya kenapa tanya jangan kira. Cepat.
Jangan nak senyum-senyum okey. Lepas raya memang naik balik, kadang-kadang lebih tinggi daripada sebelum puasa lagi pun. Mana taknya 3 hari lemang, 3 hari ketupat, serunding lagi, dia punya ni lah, macam-macam lah makan kan. Ada lontong lagi kadang-kadang, betul tak? Makan pula beberapa kali sehari, pergi melawat tiap-tiap rumah, makan lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, tak heranlah kalau kita naik 3 kilo dalam 3 hari. Betul? Yang pentingnya, kalau you tak turun langsung sebelum raya pun, tak turun langsung, at least 5 to 10%, 5% lah katakan, berarti ada sesuatu yang tak betul dalam you punya cara puasa tu. Sebab tu saya kata tadi, saintis tengah gila-gila sekarang ajak kita berpuasa sebab dia tahu sangat susah sangat nak turunkan berat badan, dan salah satu jawapan yang paling abdal ialah berpuasa yang sepatutnya dan sebetul-betulnya. Seterusnya, ginjal. Dah didapati siapa yang bermasalah ginjal, maksudnya buah pinggang yang hampir rosak, dia akan reverse balik, walaupun tak banyak, tapi tetap akan nampak pembaharuan. Maksudnya kalau you check you punya GFR lepas bulan puasa sebelum hari raya, you pergi check tengok, selalunya dia akan improve beberapa point lah. Katakan you turun ke 50, dah teruk tu dah stage 3 dah. Kurang-kurangnya dia naik ke 55 ke, bila naik 60 balik tu dah naik ke stage 2 balik. Senyum lah macam tu kan. Kau senang nak stage 3 nak pergi stage 2, tapi dengan syarat sebulan tu puasanya cukup terbaik. Okey. Nanti ingatkan saya apa nak makan semua tu sikit-sikit lah. Immunity kita meningkat, you punya daya tahan. Ni zaman-zaman COVID semua ni, masa puasa ni patut dia punya analisa dia, statistik dia harus turun. Kalau bulan puasa ni lebih ramai orang Islam yang kena, tak puasa lah tu. Bukan maksud saya macam tu. Puasa ni sebenarnya meningkatkan immunity. Dah banyak kajian dibuat, you punya white blood cell akan bertukar daripada yang lama ditukar jadi baru. Dahsyat. White blood cell itulah akan jadi kita punya army dan polis. Baik. Dia melawan infection dan radangan. Okey, satu lagi, you akan lebih bertenaga. Ramai orang kata kalau bulan puasa ni tak cukup tenaga, tak boleh buat banyak kerja semua. Itu bohong besar. Banyak saintis dah tahu masa bulan puasa mereka akan lebih bertenaga berbandingkan dengan orang yang diet. Kalau diet cuma nak kurangkan, sebab cuma nak kuruskan badan, jadi dia kurangkan 500 kalori sehari saja, itu boleh kuruskan badan, tapi kadang-kadang dia rasa letih. Tapi kalau fasting, dia tak makan langsung siang tu kan, dia buka puasa cara yang sederhana nanti, maka dia punya tenaga tak akan berkurangan, bahkan dia akan rasa lebih ringan badan dia. Seterusnya, dia akan banyak menggunakan fat dalam pemakanan dia. Maksudnya bukan makan lemak, tapi body you pecahkan banyak lemak. Sebab apa? Bila lepas pada 10 jam, saya ulang, bila kita puasa atas pada 10 jam, kita kan puasa atas pada 10 jam kan, 12, 13 jam macam tu, betul tak? Tengok negara mana lah, tapi Malaysia lebih kurang macam tu. So lebih pada 10 jam je dia dah mula makan you punya fat. Lagi lama kita lepas pada 10 jam tu, lagi banyak dia gigit ataupun dia ambil tenaga daripada lemak. Yang tu yang kita nak buangkan, betul tak? Sebab glukos kita dah banyak makan semalam masa buka puasa tu dengan sahur semua. Glukos tu by pukul 2 tengah hari atau 3 petang dia dah mula nak habis you punya store dia. Maka pukul 5 ke atas, masa tu dia cuba nak tolong bantu you hilangkan you punya buncit, boroi dan kita punya kolesterol tinggi semua tu lah. Baik, sambung. Otak kita akan lebih meningkat dari segi daya peringatan, dan sel-sel otak di-renew dan ditambah. Mana orang tak gila nak berfashionkan puasa sebagai dia punya gaya hidup terbaru, betul tak? So dia naikkan sel saraf, jadi masalah-masalah degenerative disorder, maksudnya penyakit-penyakit orang tua-tua ni akan banyak berkurangan kalau siapa yang rajin puasa. Sebab tu bila Tuhan suruh kita puasa sebulan ni, dia dah tahu, dia yang buat kita. Kenapa dia tak bagi cuma 5 hari? Kenapa dia tak suruh buat sampai 4 bulan pula? Tak pula kan? Dia bagi sebulan cukup. Bulan puasa ni semua tu ada magicnya. Okey. Baik. Diabetes,
Kalau you masih tinggi you punya glukos masa bulan puasa ni, something is not right about your puasa. Sebab apa? Puasa sebenarnya adalah salah satu daripada jawapan untuk mereversekan diabetes tanpa ubat. Janganlah pula you berhenti ubat nanti jadi apa-apa you marah ke I pula. Yang insulin tu lagilah kena jaga-jaga, tetapi selalunya paling busuk you kena kurangkan ubat lah, ataupun turunkan you punya dosage tu. Pasal apa? Kalau tidak nanti jadi hypo pula kalau puasa yang betul-betul tepat, you mesti tanya apa yang dimaksudkan betul-betul tepat. Sekejap, dia masa buka puasa je sekejap lagi yang menjadi masalah kita kat Malaysia ni kan, bukan masalah puasa tu sangat. Baik, sambung. Sendi you punya joint akan lebih senang bergerak, maksudnya tak ketat sangat. Ada masalah arthritis ke apa-apa. Masalah hormon akan lebih stabil bagi mereka yang selalu bermasalah hormon. Satu daripada hormon yang keluar masa puasa yang paling orang tunggu ialah namanya, siapa tahu? Growth hormone. Dan satu yang orang selalu meluat dengar ialah insulin. Jadi yang kita tak suka meluat ni, Tuhan jadikan masa bulan ni kalau puasa betul-betul dan buka puasa sahur betul-betul, dia akan turun insulin tu. Bila insulin turun, you punya masalah diabetes akan terjawab. Baik. Growth hormone adalah hormon-hormon yang bagus untuk menjaga balik supaya tak kedut muka, tak jadi apa macam lembik you punya otot-otot semua tu. Itu diperlukan. Sebab ramai pula orang yang puasa dia kurus betul sampai dekat 10-15 kilo, tapi muka nampak macam 5 tahun lebih tua, tak cik. Faham tak? Pasal apa? Kita dah tahu kalau you makan salah, nanti bila kita buka puasa tu, dia akan walaupun kurus, badan kita jadi kurus, tetapi dia jadi lembik. Kita tak nak. Sebab apa? Yang puasa yang tepat ialah apabila you masih lagi tone, you nampak kemas. Okey, seterusnya, you punya kolesterol saya dah kata tadi boleh turun, tetapi yang orang ramai lupa ialah you punya bakteria. Rupanya masa kita berpuasa ni ada 500 bakteria, tapi 2-300 yang selalunya orang nak ingat tak boleh, tapi 2-3 seperti Akkermansia, Lactobacillus dan sebagainya tu masa bulan puasa ni bila kita feed dia balik, masa kita buka puasa kita refeeding, maksudnya bagi makan balik. Kan dia pun puasa kalau kita puasa, tapi masa dia ada waktu untuk meramaikan, memeriahkan dia punya good bacteria tu, kita feed dia masa kita buka puasa nanti, atau sampai tarawih pun ada makanan yang agak sesuai, dan especially sahur dia akan banyak membiak, dan you akan dapat microbiome atau bakteria yang baik-baik, banyak penyakit you akan lega. Seterusnya, penremajaan, anti-aging. Itu yang saya kata ada kaitan dengan panjang umur tadi. Bukan saya kata you boleh tambah lagi 10-20 tahun. Kalau Tuhan dah kata umur 77, go lah kan. Tak boleh buat ghostan ke depan. Tetapi sebelum sampai 77 tu, kita nak pertahankan supaya nampak macam panjang umur. Oi, dia tu 75 masih lagi boleh berjalan keliling rumah semua. Cun lah kan. Okey. Tapi 75 masih okey kot kan. Orang dah 90 pun masih boleh berbasikal lagi. Contoh. So penremajaan fungsi sel kita tu meningkat. Sebab kita tahu, mungkin kita lepas pandang, setiap saat sel kita ada yang mati, ada yang diganti. Sampai saya tak tahu macam mana dia hitung ni, 125 million sel setiap saat katanya dah mati dan dah digantikan balik. Dahsyat. Jadi kalau tidak ada suasana untuk dia membuat proses ni, maka kita lebih cepat proses penuaan. Sebab tu puasa adalah satu cara untuk melambatkan proses penuaan. Seterusnya, sperma untuk orang lelaki meningkat. Masalah pola makan you dah bertukar, sekarang you dah pandai. Saya mengharapkan tahun ini you tukar betul-betul dan tak mau banyak sangat patah balik. Selalunya orang lepas pada bulan puasa ni dia buat perangai lama balik. Sebab tu tak pernah dapat manfaat yang sebenarnya. Okey, so masalah GIT selalu seperti GERD lah, seperti gastrik lah, seperti IBS kan, irritable bowel syndrome lah, ulcerative colitis lah, semua masalah-masalah perut kembung dan sebagainya itu selalunya kalau ikut amalan yang tepat dia boleh hilang. Sebab tu saintis kejar kita, sebab doktor-doktor pun dah tak ada jawapan. Rupa-rupanya kita tinggal satu lagi strategi yang bukan terakhir, sebenarnya sepatutnya sebahagian besar daripada cara kita menyembuh penyakit ialah dengan fasting, termasuk lawan kanser pun. Ada saya tulis hujung sekali, lawan kanser pun boleh main dengan
berpuasa. So kita gunakan sebulan ni bagi mereka yang ada penyakit kanser, kan ada ramai juga kat sini kan, adik-beradik pun ada kan. Dan penyakit-penyakit yang serius seperti autoimun tu semua tu, termasuklah penyakit arthritis dan gout pun boleh kita lawan. Orang yang ada penyakit kulit dan jerawat, selain daripada pakai RX yang saya buat tu, kalau nampak masih lambat juga, puasa terus, sebab dia boleh detox kulit pun. Last sekali ialah masalah emosi dan mental. Anda tahulah kan, bila kita dah ikut dari segi agama kita tu, semua 8 punya kebaikan tadi, 9 kebaikan tadi tu, dia akan terus resap dalam minda kita. InsyaAllah otak kita pun kurang mengumpat dan sebagainya, nak fikir benda-benda tak elok, kita akan lebih stabil. Saya heran ada satu kajian ni you percaya tak percaya, saya pun terkejut juga. Dia kata kita sampai boleh reset kita punya DNA, genetik kita ni. Masa puasa kalau betul-betul buat, dia boleh betulkan lagi. Maksudnya kalau kot senang kena diabetes, kena high blood ke kan, kena masalah penyakit obesity kan, satu family semua sihat-sihat belaka. So kita boleh masa puasa ni kita tukar dia punya kod tu dalam DNA tu. Dah ada kajian pun. Seronok lah. Sebab tu saya bagi title yang agak sensitif sikit tadi. Tetapi yang penting sekali fasting, kita jangan risau, sebab telah dikenal pasti antara 5 manfaat tambahan, iaitu dia yang paling senang nak ikut. Orang kata susah, tapi orang Islam saya kata bahkan kalau tak puasa rasa tak syok je, betul tak? Termasuklah sampai sekarang siapa yang boleh puasa sunat Monday dan Thursday tu, kalau tak buat je you rasa macam resah gelisah je, betul tak? Sebab apa? Body kita dah adapt kepada kebaikan berpuasa. Okey. Dan dia puasa ni tak payah you fikir panjang-panjang. Okey tak? Masa ni lah sepatutnya, betul lah kata sosiologis atau ekonomis, sepatutnya kita save duit. Tapi ramai orang yang salah bulan, dia beli lebih banyak masa bulan puasa. Buka puasa dia lebih dahsyat daripada masa bukan bulan puasa. Saya rasa ni dah tak kena gaya. Saya tak tahu daripada mana budaya kita sampaikan kita tak segan-segan beli sampai berkilo-kilogram makanan, kadang-kadang sampai membazir pun. Saya minta maaf saya cerita ni, sebab saya pun buat macam tu. Bila masa saya muda-muda dulu balik kerja, kalau bulan puasa mesti singgah dengan isteri saya, keluar tu dia kiri 2-3 bungkuih, sini 2-3 bungkuih lagi. Jadi saya fikir balik pasal itulah banyak penyakit kot no. Okay. Sebab Tuhan dah kata bulan puasa ni dia the most convenient. You tak payah fikir panjang. Puasa ni dia sebenarnya tak payah makan banyak, tak payah nak cuci pinggan banyak-banyak, tak payah nak ada inilah jenis-jenis macam-macam sangat. Tapi nak buat macam mana? Dah budaya kita kan. Bahkan orang Chinese dengan Indian kat Malaysia ni lebih suka bulan puasa. Sebab apa? Dia dapat banyak lagi menu-menu yang dahsyat-dahsyat, betul tak? Lepas tu puasa juga ia tak payah fikir lagi dah nak ikut paleo ke, nak ikut keto ke, nak ikut D&D diet, sebab dia dah set elok-elok. Dan last sekali dia cukup efektif dari sudut spiritual, dari sudut fiziologi, dan dari sudut sains pun dah confirm. Baik, kita tutup cerita pada hari ini. Apa yang anda harus buat, okey, supaya you tak kelang kabut. Nombor 1, puasa semua tahu kan, okey, daripada sekian waktu ke sekian waktu tu puasa, tak makan, tak minum, tak mengumpat dan sebagainya. Okey, cantik. Tetapi yang selalu menjadi masalah bila you buka puasa dan saya buka puasa, banyak orang kalau boleh you totalkan daripada buka puasa sampai sahur, totalnya tak lebih pada 1300 atau 1200 kalori. Saya minta you tulis ni betul-betul. Sebab apa? Ramai daripada kita yang akan makan macam biasa balik, bahkan timbal balas. Orang panggil dia lahap balik. Pasal apa? Dia kata dia puasa siang, so dia harus bagi apa orang panggil macam reward, bagi macam hadiah lah, sebab aku dah puasa siang tadi. Salah. You sepatutnya masa dalam waktu you buka puasa tu lah, dan sampai you campur ke sahur, tak lebih daripada 1200-1300 kalori. Boleh ingat tu? Jadi kalau tadi siapa yang makan 2400 tu, you kena setengahkan total bila dah buka puasa sampai sahur. Contoh, bila you buka puasa sebelum maghrib tu kita buka puasa dulu kan. So kita buka puasa dengan apa? Biasa dengan air, dengan kurma atau dengan buah-buahan. Itu dahulu. Kalau nak cari garam pun boleh dah. Okey, yang penting sekali ialah air
dan sedikit buah-buahan dahulu. Boleh tu. Yang tu lebih kurang tak tinggi daripada 100 kalori lah kalau you makan apa pun. Sebab tu itu saya punya recommendation. Body you dah puasa dekat 12-14 jam tu, betul-betul you jangan gertak dia terus dengan sepinggan nasi. Saya tahu sebahagian besar daripada anda kalau tak makan nasi you tak boleh sembahyang. Saya minta tolong tahun ni boleh tak you tukar sikit. Cuba air dulu agak-agak secukupnya, mungkin 1-2 gelas, no problem. No sugar please. Dalam D&D diet memang tetap ikut, tak ada sugar, tak ada susu. Daging tu nanti kita boleh ada cheat day dan sebagainya, no problem. Okey, tapi protein semua tu boleh datang daripada veggie, daripada nuts dan legumes, no problem. Pas maghrib nanti you boleh makan dinner you. Dinner kita macam lunch. Sebab kita tak makan lunch tadi, so dinner kita macam lunch. Sebab tadi you dah makan buah-buahan, betul tak? Buah-buahan tu tak payahlah banyak sangat sebab you nak pergi maghrib nanti. So lebih kurang 100-150 kalori. Dinner ambil lebih kurang 500 ataupun hingga 600 kalori. Senang aja. Kena dapat 500 kalori tu, you nak makan nasi lagi ke? Okey, tahun ni cuba kurangkan nasi sikit boleh tak? Banyakkan ubi, banyakkan bahan-bahan yang berserat tinggi. Sebab nasi yang putih melepak tu terlalu, kadang-kadang segan juga saya nak sebut. Takut nanti you kata takkan nasi pun tak boleh. Memang saya benarkan karbohidrat, tetapi boleh tak kurangkan. Sebab nasi yang terlalu putih bersih tu dah kurang dia punya serat-serat dan zat-zat makanan. Kalau nak beras perang, ubi-ubi, keladi, saya dah cerita semua tu. Tetapi yang paling banyak ialah you punya sayur-sayuran. Rebus pun tak apa, nak buat ulam pun tak apa. Ikut berat badan you kali kali 5. Ingat, untuk sayur-sayuran. Boleh? Jadi buah you akan berkurangan sikit lah. Nak ambil sampai 700 atau 600 kalori, gram tu agak berat sangat. So saya ulang lagi sekali, makan lepas maghrib tu makan macam lunch. Lunch kita kata apa? Banyak sayur-sayuran dulu sampai setengah pinggan tu sayur-sayuran ataupun sup buat daripada sayur, no problem. Ulam-ulam semua boleh. Nak dengan sambal pun no problem. Lepas tu you nak makan dengan nasi, lebih kurang 1/4 cukup pinggan tu. Lepas tu you lain semua tu campur-campur lah, ubi-ubi dan sebagainya. Boleh, cuma dengan syarat jangan banyak lebih daripada setengah pinggan you punya karbohidrat tu. Yang penting ialah yang hijau. Sebab apa? Kalau you lagi banyak you buat makanan yang penuh dengan hijau tu, nombor 1 you punya kalori tak tinggi daripada 500. Nombor 2 kenyang, sebab you nampak macam you makan satu pinggan penuh, tapi rupa-rupanya penuh dengan serat. Dan daripada sayur ni lah datangnya semua you punya protein, you punya mineral, you punya vitamin, semua datang daripada situ. Okay, protein-protein pun datang daripada situ. Minyak-minyak semua boleh datang daripada, kalau you nak tambah minyak kelapa ke, minyak sachainchi oil ke, ataupun minyak kelapa sawit ke, no problem. Okay, nak dimasak dengan minyak-minyak tadi pun boleh. Cuma tak boleh minyak-minyak yang trans fat seperti minyak bunga matahari, minyak canola, minyak-minyak yang telah diproses itulah, ya, minyak yang you tahu lah kan, yang dalam plastik. So yang recycle lagi tak boleh. Baik, bila sampai lepas tarawih nanti, you dibenarkan ambil apa yang orang kata macam kudapan lah, macam snack sedikit. Walaupun kadang-kadang you suka benda-benda yang agak manis, tahu tak? Bubur hitam ke, ataupun sikit kuih-kuih. Yang ni you boleh cheat sedikit, sebab kalau saya kata jangan langsung, nanti you tak mau ikut pula nanti kan. Tapi air kali kedua kena banyak. Tadi waktu maghrib, lebih kurang sampai lepas you makan dinner semua tu, air dah masuk lebih kurang hampir 500 ml. Bila sampai ke tarawih, lepas tarawih, sambil tarawih pun boleh bawa air, you dah habis 1.5 liter air. Yang ni mustahab, yang ni wajib dengan garam. Bila sahur nanti air lagi 500, so total air lebih kurang 2000 ml ataupun 2 liter satu malam sampai sahur. Boleh tak? Tak boleh, you reka-reka lah, bagi 1.5 at least. Kurang-kurangnya kencing you dah tak kuning lagi dah. Sebab petang tadi kan kencing tu kuning kalau puasa, betul tak? Itu berarti air dah tak cukup.
Cukup pagi buah dan apa tu, kalau nak makan juga you cari sayur-sayuran, ataupun kalau setengah orang tu tak boleh tak makan nasi, saya tak tahu nak buat macam mana. Sebab takut nanti you dah makan tadi lepas maghrib tu kan, lebih kurang dah dekat 1000, tak sampai 1000 lagi, baru 700 kalori. So you ada lebih kurang 300 hingga 500 kalori untuk nak makan waktu sahur. Boleh lah, sebab satu mangkuk buah-buahan lebih kurang 300 kalori. Air kalau you bubuh sikit honey ke, nak bagi sedap-sedap, nak buat teh ke, nak buat kopi ke tanpa gula, okey. Nak bubuh stevia boleh, nak bubuh honey boleh, nak buat coffee bomb pun boleh, sebab ni nak bertenaga besok kan. Coffee bomb tu ada apa? Kopi, gayo kopi, lepas tu ada apa? Minyak kelapa dara, lepas tu sachainchi oil. Last kali bagi mereka yang tak lalu, kadang-kadang lepas minggu tu kurang rasa selera dan sebagainya, masa tadi lepas tarawih pun boleh, masa sahur pun boleh. Saya selalu ambil apa tu, RX Lite. Macam lepas saya buat lecture ni, kalau saya dahaga sangat dan saya rasa macam saya banyak belajar tadi, banyak nak mengajar pula, lepas tu kan kepala kita nak fikir semua tu, saya perlukan satu yang sedap. So koko, ada sayur-sayuran, ada serat, ada semua dalam tu, namanya RX Lite. So RX Lite you boleh makan sekali masa tarawih, ataupun kalau susah nak makan pagi masa sahur, cukup ambil apa tu, satu cawan RX Lite juga. Itu sebagai tambahan. Bagi mereka yang tak makan sayur banyak, jangan lupa pada fiber up lah, itu je kan. Lain pada tu, bulan-bulan puasa ni jangan lupa pada D3K2, D3K2. Cukup. Okey, saya dah habis cerita. Takut you lupa. Lagi sekali, jangan makan lebih daripada 1200 hingga 1300 kalori semalaman tu. Okey. Dan sebenarnya lepas pada pukul tarawih tu dah dekat pukul setengah daripada surau tu sampai pukul 10 kan. Kalau kita buat kat rumah tu cuma 8 plus 3 kan. So lebih kurang pukul 9 suku dah habis. Betul tak? So masa tu you boleh makan sekali lagi. Itu pun sepatutnya you jangan banyak dah lepas tarawih tu. Sebab apa, you dah nak puasa balik. Bila you puasa macam ni, siang sampai 12-13 jam dan malam you makan bawah pada 1200-1300 kalori, plus minus lah, tak payahlah strict sangat kan. Asalkan you tak ambil gula, tak ambil susu dan tak banyak makan daging, you be safe. Faham tu? Alright. Kalau nak hari cheat day, saya kata apa, makan telur atau makan ikan, no problem. Okay, yang tak boleh sangat ialah ayam dan daging-daging berat lah, yang dibakar sampai jadi rentung semua tu. Okay, ingat, kita nak puasa tahun ni supaya nak menyelesaikan banyak masalah kita, terutama sekali yang berpenyakit ataupun yang tengah sihat, nak menahan diri supaya tak kena penyakit. Alright, kita dah habis. Terima kasih banyak. Saya lupa nak bagi tahu kat you, jangan risau tentang puasa. You jangan anggap puasa ni meletihkan ataupun merosakkan ataupun menyedihkan, ataupun setengah orang budak-budak muda ni kadang-kadang rasa Allah puasa balik lagi sekali. You kena welcome puasa ni, sebab dari segi sains is one of the best untuk menyelesaikan banyak isu-isu fizikal terutama sekali, tetapi mental dan spiritual pun banyak dapat improvement. Ada rekod saya nak bagi tahu pada anda, orang pernah berpuasa, dia orang ni bukan orang Islam lah, tetapi dia buat kajian sampai ada seorang tu pegang rekod Guinness World Book of Record 382 hari puasa. Tapi puasa dia ni, saya rasa dia ada konsep yang boleh minum air, adalah dia boleh minum kopi dan sebagainya. Mak Saleh kalau minum air, minum kopi, semua ni diiktiraf sebagai puasa lagi. Okey, lain pada tu, kalau anda boleh ikut nasihat saya pada malam ni, saya bukan janji, tapi insyaAllah you akan nampak banyak kesan yang positif, dan saya doakan satu family dalam keadaan sihat walafiat untuk bulan puasa yang datang ni. Dan kalau boleh, jangan lupa order RX Lite cepat-cepat, sebab you nak store, simpan waktu-waktu yang you tak lalu makan. RX Lite is one of the best, sedap bukan main. Okey, 1000 berapa? 1000 soalan tu tadi ada seorang, 1200 hingga 1300 kalori daripada buka puasa sampai sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.
Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa, sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?